استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sidang penonton surau An-Nur fasa 3A Seremban Selatan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati insya-Allah. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kesempatan untuk kita bertemu pada pagi yang berbahagia pada hari ini sebagai ulangan kuliah duha khas bersempena dengan pagi tadi tak dapat nak live, maka kita bawa ke sesi duha. Mudah-mudahan tidak ada gangguan dari sudut pemancaran Facebook secara live di Facebook Surau An-Nur insya-Allah. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in dan semuanya. Dan kita doa pada Allah Taala agar sahabat-sahabat kita yang berada di Turki baik-baik belaka insya-Allah. Selamat datang pada Makcik Atikah Tukimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kak Masa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang hadir, Kak Syah Banun daripada Taman Melawati. Terima kasih atas kehadiran, masya-Allah. Dan seluruh warga Facebook yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mewakili Barisan AJK Surau An-Nur, saya mengucapkan selamat datang dan ahlan wa sahlan dan teruskan memberi sumbangan ataupun sokongan kepada Surau An-Nur fasa 3A Seremban Selatan. Kerana surau merupakan salah satu antara yang aktif di kawasan terdekat. Dan subhanallah,
mengisi kekosongan-kekosongan masa yang ada, maka marilah sama-sama kita meneruskan pengajian kitab, iaitu kitab Minhajul Abidin, wasiat Imam Al-Ghazali, karangan Imam Al-Ghazali, yang mana pada sebelah pagi tadi kita menyambung perbahasan bagaimana seseorang itu boleh menjadi orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, ataupun boleh dia berhadapan dengan ujian dengan tenang apabila dia menyandarkan segala ketentuan dalam hidupnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waalaikumsalam pada semua yang hadir, kepada Kak Aisyah, terima kasih atas kehadiran. Seseorang itu akan menjadi tenang bila dia tahu segala yang berlaku dalam hidupnya adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia menyangka dan kalau dia merasakan setiap apa yang berlaku di bawah kawalan dia sendiri, maka manusia itu dipenuhi dengan sifat lemah. Kita tak mampu untuk melaksanakan, hatta nak buka mata pun kita tak mampu. Nak mengangkat tangan pun kita tak mampu. Masya Allah. Terima kasih Kak Mah hadir daripada Bukit Beruntung. Masya Allah. Jelas. Masya Allah. Kita nak buat sesuatu pun kita tak mampu, melainkan daripada Allah Ta'ala. Orang yang bijak, orang yang hebat adalah bila mana dia mampu menzahirkan rasa kebergantungannya kepada Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan kurniakan segala nikmatnya ataupun pertolongannya kepada hamba-hambanya yang bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Sebagai contoh, kalau kita ada pelbagai isu, pelbagai hajat yang tidak tercapai, dan kita tahu Allah Ta'ala yang boleh mencapaikan hajat kita, maka kita berdoa pada Allah Ta'ala dan kita laksanakan ketaatan pada Allah Ta'ala, dan sudah pastilah Allah yang Maha Kaya akan mengurniakan segala hajat yang kita impikan. Dan apabila Allah Ta'ala datangkan hajat itu ataupun menunaikan impian kita itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan datangkan yang terbaik. Bukan apa yang kita minta itu terbaik. Kadang-kadang bila kita minta, kita tak dapat apa yang kita minta, maka kita kecewa. Sedangkan itulah yang terbaik pada saat ketika itu. Waalaikumsalam kepada Kak Imah Ahmad. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka salam. Berkata Imam Al-Ghazali, serahkan segalanya kepada Allah yang menciptakan dirimu, nescaya engkau akan senang. Orang yang menyerahkan segala-galanya kepada Allah dari sudut kepercayaan, dari sudut tawakal, dari sudut kebergantungan, maka orang itulah yang akan dipanggil orang yang sentiasa senang dan menang. Ya, bahagia akan datang bila kita berada pada zon yakin. Ya, kita akan jadi tenang bila kita yakin. Kita tahu makanan ada atas meja kan? Kita rasa tenang tak? Tenang pasal ada makanan. Waalaikumsalam kepada Kak Liza Haji Hamdan. Ya, terima kasih atas kehadiran. Kita berasa yakin dan tenang bila ada duit dalam poket. Ya tak? Kita berasa yakin dan tenang bila kita tahu kita ada rumah, kita ada kereta, kita ada makanan, kita ada katil, kita rasa tenang. Tetapi ketenangan itu sepatutnya mesti berada di bawah ketenangan bila kita berpaut dengan Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala yang telah mendatangkan rumah, Allah Ta'ala yang telah mendatangkan katil, Allah Ta'ala yang mendatangkan makanan, Allah Ta'ala yang telah mendatangkan kebahagiaan, maka sepatutnya kebergantungan kita pada Allah Ta'ala lebih dominan, lebih besar berbanding kebergantungan kita kepada makhluk. Begitu. Ya. Dan seronok ataupun cintanya kita pada Allah Ta'ala lebih besar berbanding cinta kita pada makhluk. Waalaikumsalam kepada Tuan Zulkifli. Masya Allah. Terima kasih atas kehadiran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Baik. Seseorang itu, seorang hamba harus menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, yang di kemudian hari akan mendatangkan maslahah dan kebaikan. Ya, kuliah duha ni kita ganti pagi tadi yang kita nak buat live tetapi ada gangguan internet, dan kita buat belah duha ni. Ya, ini adalah ganti pada subuh pagi tadi. Iaitu kita menggunakan kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali, ganti yang belah pagi tadi. Ya, pagi tadi ada yang tertunggu-tunggu, Ustaz, kami dah sedia nak live tapi tak ada pula kuliah. Saya minta maaf lah. Siapa yang nak tengok tu boleh tengok rakaman sahaja. Dan pagi ni kita buat ganti kuliah subuh pagi tadi. Baik. Maka yang pertama kata Imam Al-Ghazali, orang yang menyerah diri kepada Allah Ta'ala itu memiliki dua perkara. Pertama, hatinya tenteram. Ya, hatinya tenteram. Yang kedua, ya betul. Lain tak okey pagi tadi.
Yang kedua, dia menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Ta'ala yang di kemudian hari akan mendatangkan maslahah. Bila diserahkan pada Allah, dia tenteram. Yang kedua, bila diserahkan urusannya kepada Allah Ta'ala, sudah pastilah kebaikan akan datang daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, bila kita buat sesuatu dan kita serahkan pada Allah Ta'ala, secara umumnya apa yang kita buat itu akan mendatangkan maslahah, akan mendatangkan kebaikan. Jadi sudah pastilah orang yang tidak mampu untuk meramal ataupun melakukan sesuatu pada masa mendatang, diserahkan pada Allah Ta'ala yang memiliki masa depan. Baik, ini kerana segala sesuatu jika diamati akan samar. Bahkan nampak seolah-olah lebih banyak keburukan padahal banyak kelebihan dan kebaikannya. Sebaliknya, banyak yang kelihatan menguntungkan tetapi pada hakikatnya merugikan. Banyak yang berupa racun tetapi nampak seperti madu. Sedangkan manusia tidak tahu segala akibat dan rahsia di sebaliknya. Kita cuba membuat sesuatu perancangan duniawi. Tetapi kita lupa yang menentukan masa depan adalah Allah Ta'ala. Ya, kita cuba menguruskan sesuatu yang berada di bumi ataupun masa depan kita. Tetapi masa depan itu berada di dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah. Azumu Hashimu, Masya Allah. Terima kasih atas kehadiran. Baik. Contohnya seorang yang berpura-pura mengetahui segala urusan, berani memastikan ini dan itu untuk masa depannya, menentukan pilihannya tanpa berserah diri kepada Allah. Maka dengan cepat dia akan menemui kecelakaan meskipun tanpa disedari sehingga dia hanya akan sedar setelah terjatuh menjunam. Manusia yang tidak menyandarkan masa depannya kepada Allah Ta'ala, tidak meletakkan masa depannya di dalam kepercayaan, kebergantungan pada Allah Ta'ala, maka dia akan menemui jalan buntu, jalan sedih, jalan kecewa, jalan yang tak nampaklah kiranya. Sebab apa? Sebab dia letakkan pergantungannya di dalam kawalannya ataupun dia yang rasa dia mengawal. Sedangkan apa yang berlaku semuanya datang daripada Allah. Baik, kitab ni Kak Shah Banun, publisher dia saya ambil daripada Victory Agencies. Ini kitab dia. Kak Shah Banun ini kitab dia. Ini kitab Minhajul Abidin, Victory Agencies, Imam Al-Ghazali. Jadi boleh ambil gambar ni untuk cari di pasaran. Yang mana kitab ni kita gunakan pada setiap hari Rabu kuliah subuh di Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Terima kasih pada Nuriyati Kasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi boleh dapatkan kitab ni, senang je, boleh beli online je. Dan banyak kitab dah kita khatam secara live online ni, maka apa salahnya kita tambahkan bahan bacaan untuk kita digelar sebagai talibul ilmi. Baik. Berbalik pada kitab ni tadi, kata Imam Al-Ghazali, orang yang meletakkan urusan dunianya hanya pada tangannya, maka dia akan menemui jalan kebuntuan. Tuan-tuan dan puan, di tangan manusia kita hanya mampu mentadbir. Kita hanya boleh susun atur. Kita ada tadbir, pentadbiran di bawah kita. Tetapi takdirnya milik Allah. Kita tak mampu mengambil takdir Allah. Kadang-kadang tadbir kita selari dengan takdir Allah. Ataupun apa yang kita nak selari dengan kehendak Allah Ta'ala. Maka kita bahagia. Tetapi dalam banyak keadaan, tadbir kita tidak selari dengan takdir Allah Ta'ala. Kerana kita tak tahu apa yang Allah telah takdirkan. Maka di saat tadbir kita tidak selari dengan takdir Allah Ta'ala, maka berdamailah dengan takdir itu. Berlapang dadalah dengan takdir itu. Bertenanglah hati dengan takdir yang Allah Ta'ala tentukan. Itu yang susah tu, bila mana hati diasak untuk berdamai dengan takdir. Bila mana hati dipaksa untuk menerima hakikat kepahitan sesuatu yang tidak selari dengan apa yang kita idamkan. Pada ketika itu kita kena tahan dan peram. Masya Allah. Terima kasih pada Kak Yat hadir pada pagi ini. Daripada Mua, Johor. Masya Allah. Baik. Terdapat satu riwayat di mana ada seorang ahli ibadah, tetapi kurang bijak. Dia berdoa memohon kepada Allah untuk melihat iblis. Kemudian seseorang mengingatkan kepadanya agar tidak berdoa sedemikian dan pohonlah keselamatan daripada Allah. Akan tetapi orang itu tetap berkeras dan berdegil dengan keinginannya, maka Allah Ta'ala memperlihatkan kepadanya iblis. Maka dia melihat iblis itu, dia merasa seperti hendak menampar sahaja. Maka berkatalah iblis kepadanya, jika aku tidak tahu bahawa umurmu masih 100 tahun lagi, nescaya engkau akan aku bunuh dan aku hukum.
Jika aku tidak tahu bahawa umurmu masih 100 tahun lagi, nescaya engkau akan aku bunuh dan aku hukum. Tu. Ada orang minta nak tengok iblis. Jangan, jangan. Oleh kerana dia sedar bahawa dirinya akan hidup lebih lama kerana umurnya masih 100 tahun lagi, maka dia tidak perlu untuk beribadah sekarang dan boleh ditangguh sehingga ajalnya telah hampir sampai. Katanya, buat apa aku bersusah payah sekarang? Aku akan melakukan maksiat semahuku dan sesuka hatiku. Kelak menjelang 100 tahun umurku barulah aku bertaubat. Maka dengan demikian, dia pun melakukan perbuatan maksiat sesuka hatinya dan meninggalkan ibadah. Tetapi ternyata sebelum umurnya mencapai 100 tahun, ajal sudah menjemputnya. Begitulah orang yang belagak mengetahui. Nampak? Ada orang minta jumpa iblis. Bila iblis menzahirkan di hadapannya, maka iblis kata, kalaulah aku tak tahu engkau akan hidup 100 tahun lagi, aku akan sepak kau, aku akan bunuh kau, aku akan tanam kau. Tapi sebab kau hidup 100 tahun lagi, aku biarkan. Disebabkan si ahli ibadah ni, ahli abid ini, dia tahu yang iblis tahu masa depan dia, iaitu dia akan hidup 100 tahun. Maka dia kata, buat apa aku buat ibadah sekarang? Elok aku tak payah buat ibadah, aku buat maksiat je. Nanti dekat 100 tahun baru bertaubat. Rupanya dia telah pun ditipu oleh iblis, laknatullah alaih, supaya dia melakukan maksiat sebab dia percaya dia ada masa depan. Itu bahaya tu. Masa depan ini milik Allah Ta'ala. Sebab itu dalam Islam, kita dilarang untuk menilik nasib dan menentukan masa depan. Tak boleh, itu hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Quranul Karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya arak, tenung nasib, berjudi, itu adalah sebahagian daripada perkara-perkara syaitan. Fajtanibuh, maka jauhilah. Maka jangan sesekali kita meramal masa depan ataupun kita yakin dengan ramalan itu adalah ramalan yang pasti. Melainkan kita ada ukuran. Dia macam ni, nak meramal ni dia ada dua sudut. Satu, kita hanya ramal tanpa ada asas. Yang kedua, kita letakkan ukuran, iaitu ada asas. Contohnya macam kita ada kebun durian. Kebun durian tu dia dah ada trend dah. Setiap bulan 9 mesti berbuah. Setiap bulan 9 memang berbuah. Jadi kita pun kata kepada orang, buah kita ni ataupun pokok saya ni bulan 9 mesti berbuah. Sebab ikutkan beberapa tahun yang sudah bulan 9 berbuah. Maka itu boleh. Tapi kita kena sebut apa? Insya-Allah, dengan izin Allah. Yang situasi yang kedua, kita tiba-tiba je ada durian, pokok pun tak ada. Jadi maksudnya kita tak boleh nak janji apa-apa dengan adanya durian sebab pokok pun tak ada lagi. Tak ada track record bila dia nak berbuah. Jadi ada dua. Satu by chance, satu by data. Kita meramal dengan data, kita meramal dengan nasib. Itu tak boleh. Meramal dengan nasib hukumnya haram, berdosa. Waalaikumsalam Siti Maisarah. Masya Allah. Waalaikumsalam pada semua yang hadir. Maaf Ustaz, ke ayat pun mohon undur tugasan. Silakan. Tak ada masalah. Baik. Terima kasih pada Normal Saleh. Baik, kita menyambung kuliah subuh yang patut buat pagi tadi, kita buat belah duha ni sebab pagi tadi sangkut-sangkut. Ya, mudah-mudahan ada ruang untuk kita cover balik apa yang kita tertinggal pagi tadi. Baik. Maka haram untuk kita membuat sesuatu ramalan tanpa asas. Dan kita yakin, contohnya kita kata kalau nampak biawak ni confirm ada dipanggil kecelakaan akan menimpa ni. Jadi kita berasaskan kepada benda yang tak ada asas, tak ada valid, tak ada data. Kalau kita meramal cuaca sebagai contoh, kita nampak awan tu berkumpul, jadi kita boleh tahu ke mana awan tu nak pergi. Kalau kita tahu syarikat punya projection, kita buat projection. Kalau kita dapat orang banyak ni, maka kita akan dapat tabung bonus banyak ni. Maka itu ada data. Dalam data tu tak ada masalah dalam bab meramal. Meramal yang diharamkan adalah dia tak ada data dan dia hanya sebut mesti jadi ni, mesti. Tanpa disebut insya-Allah. Maka orang ni berdosa. Riwayat di atas cukup jelas bagi kita sehingga cukup menjadi peringatan agar tidak berpura-pura tahu dan tidak berdegil jika mahukan sesuatu. Dalam riwayat di atas juga terkandung peringatan agar kita tidak merasa bahawa kita tidak akan mati, iaitu tulul amal. Kerana tulul amal merupakan salah satu musibah yang amat dahsyat. Apa maksud tulul amal? Panjang cita-cita. Tolong tulis, panjang cita-cita adalah salah satu
salah satu godaan iblis. Panjang cerita-cerita. Baik. Ini berlainan dengan orang yang sentiasa menyerahkan segala urusannya kepada Allah Ta'ala dan hanya memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beza. Pada hari kiamat nanti, dia akan menemui kebaikan dan kemaslahatan. Orang yang berserah kepada Allah Ta'ala. Terima kasih pada Kak Zuraina hadir, Masya Allah. Kepada Kak Masa, kepada Kak Haruniza. Terima kasih atas kehadirannya, Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Panjang cerita-cerita adalah salah satu godaan iblis. Jadi, panjang cerita-cerita yang macam mana yang dianggap sebagai godaan iblis? Panjang cerita-cerita yang menyebabkan kita lupa pada Allah Ta'ala. Itulah yang dianggap sebagai godaan iblis. Maksudnya kita merancang segala sesuatu aktiviti yang kita rasa kita boleh kontrol semua dipanggil faktor yang menyebabkan benda itu terjadi. Itu yang tak boleh tu, sampai lupa, sampai mengambil hak Allah Ta'ala. Tengok dalam suratul Kahfi, bagaimana Allah gambarkan dua orang sahabat yang mana seorang ni kaya, seorang miskin. Maka yang si kaya tu kata kepada si miskin, wahai si miskin, kamu tak tengok ke kekayaan aku ni? Kalau aku kaya, kalau kiamat berlaku pun aku tetap kaya daripada kamu. Maka si miskin tu kata, wahai si kaya, kenapa engkau berasa bongkak dan terbangga diri sedangkan kau dulu adalah air yang tidak bernilai? Pada peringkat awal, si miskin tu sabar je. Dia dihina, dia sabar. Tapi di saat hak Allah Ta'ala diambil, iaitu masa depan diambil, dia kata kalau kiamat pun aku lebih mulia, maka orang yang kaya ni telah mengambil hak Allah Ta'ala. Maka si miskin tu baru cakap, tadi kau hina aku boleh terima pasal itu hak aku. Sekarang ni kau menafikan hak Allah Ta'ala, maka aku nak bercakap. Wahai si kaya, engkau dulu adalah air yang tidak bernilai. Sedangkan Allah jadikan engkau sebagai manusia. Nampak? Jadi kita punya tahap, jangan ambil urusan masa depan. Kerana urusan masa depan ni Allah Ta'ala punya. Kita hanya boleh berusaha apa yang ada di tangan pada saat ini. Kita menjadi sengsara, kita menjadi tak boleh hidup dengan senang sebab kita terlalu nak kawal masa depan. Jangan ambil tugas Tuhan. Ya, manusia ni jangan ambil tugas Tuhan. Tugas Tuhan adalah memiliki masa depan dan dia yang menentukan masa depan. Kita bukan Tuhan. Jadi kalau kita bukan Tuhan, jangan ambil kerja Tuhan, ambil mengatur masa depan. Jangan. Kita akan membuang masa, bahkan kita membunuh kualiti diri kita sebab kita ambil masa depan. Kita yang perlu buat adalah buat masa sekarang, apa yang ada present moment ni, hasilkan benda yang terbaik sekarang. Kalau kita tangguh, kita delay, maka kita ambil masa depan. Rugilah. Kita ada kerja hari ni. Patut boleh siap hari ni, buat ke bulan depan. Ataupun buat minggu depan. Atau buat esok. Bila kita buat sesuatu buat esok, kita dah curi masa kita, masa esok tu. Sedangkan kita ada masa esok, contohnya 2 jam. Tapi 2 jam tu kita dah bazirkan dengan sebab kita ambil hari ni punya 2 jam, kerja tak siap. Jangan ambil kerja Allah, jangan curi masa depan kita. Ya, begitu. Allah Ta'ala berfirman tentang seorang hamba yang baik berada dalam kerajaan Fir'aun. Hamba itu menasihati Fir'aun agar beriman kepada Musa AS. Mendengar nasihat itu, Fir'aun menjadi marah dan hendak membunuhnya. Maka berkatalah hamba baik itu, aku menyerahkan segala urusanku kepada Allah kerana Allah mengetahui keadaan hambanya. Maka Allah memelihara dan melindunginya daripada tindakan jahat Fir'aun. Bahkan Fir'aun dan pengikutnya ditimpa bencana yang sangat dahsyat, iaitu tenggelam di dalam lautan. Sedangkan dia hamba yang baik, selamat dari bencana itu. Demikian juga dengan Nabi Musa AS, bagi dia selamat ke seberang laut. Ya, bagaimana Fir'aun yang hidupnya penuh dengan kebongkakan dan menentukan masa depan, dia menggunakan kekuasaannya untuk menentukan sesuatu yang berada di masa depan. Itu salahlah. Ya, bagaimana Fir'aun membunuh seorang, lalu dia kata aku boleh hidupkan orang, maka dia lepaskan. Aku boleh bunuh orang, maka dia bunuh orang tu. Ya. Itu adalah satu tamthilan yang salah. Baik. Kita sambung. Tempat menyerahkan segala sesuatu kepada Allah beserta hukumnya. Adapun tempat untuk berserah diri kepada Allah ada 3 bahagian. Ada 3 benda yang kita serahkan pada Allah. Yang pertama, keinginan. Keinginan kita ni jika diketahui bahawa perkara itu tidak baik dan jahat, ini jelas berarti bahawa perkara itu merupakan sesuatu yang buruk seperti neraka dan seksaan.
Perbuatan itu adalah kufur, bid'ah dan maksiat. Jangan sekali-kali mempunyai pendirian, aku serahkan segalanya kepada Allah, masuk neraka ataupun syurga. Ini bukanlah cara menyerah diri kepada Allah yang sebenar. Nampak? Orang yang beriman tak boleh serahkan diri macam konteks ni. Suatu keinginan yang diserahkan kepada Allah, aku tak kisahlah ya Allah. Kau nak masukkan neraka pun aku tak kisah. Masuk syurga pun aku tak kisah. Mana boleh begitu? Kita kena kisahlah masuk syurga. Ya? Kebergantungan kita pada Allah Ta'ala adalah dari sudut keinginan. Memang kita inginkan syurga, memang kita tak boleh confirm kita masuk syurga. Tapi keinginan itu kita letakkan, kita nak ke syurga. Dan tak boleh kita serahkan kepada Allah Ta'ala dari sudut apa kita cakap, ya Allah aku serahkan pada engkau, neraka pun nerakalah. Itu tak boleh. Menyebut lafaz, ya Allah neraka pun nerakalah, aku serahkan pada engkau. Itu kita dah menghina, insulting. Kita hanya boleh bercakap pada Allah Ta'ala dengan kita meminta benda yang baik. Dan kita tahu Allah Ta'ala mampu memberikan mudarat pada kita, tapi kita tak sebut benda tu sebab apa? Sebab kita nakkan yang baik daripada takdir kita. Jangan kita serahkan benda sesuatu perkara itu, lalu kita berdoakan kejahatan, kemusnahan dia. Ya, kita harapkan kebaikan di atas apa juga yang kita lakukan. Yang kedua, segala keinginan yang diyakini baik. Tadi segala suatu keinginan, yakni segala keinginan yang diyakini baik juga harus diserahkan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Kalau kita ada keinginan, serahkan pada Allah. Begitu juga dengan keinginan agar tetap beriman dan tetap tergolong dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah. Dalam perkara ini seorang boleh yakin dan pasti kerana dia tidak bererti tasawuf. Jadi perkara ini tidak mendatangkan bahaya, bahkan baik dan mendatangkan maslahah. Orang yang nak serahkan pada Allah Ta'ala ni tadi sebahagian saja. Yang ni dia bagi semua sekali pada Allah Ta'ala. Orang yang boleh serahkan semuanya pada Allah Ta'ala, maka dia inilah orang yang hebat. Kita kita biarkan kita yang kawal masa depan. Jangan waste our time. Do not waste your time untuk buat sesuatu yang kita tak boleh kontrol. Yang kita boleh kontrol adalah aktiviti kita, akal kita, tumpuan kita, apa yang kita cakap, itu saja yang kita boleh kawal, maka usahakan. Boleh kawal, bukan milik pun. Kita boleh kawal je. Milik adalah milik Allah Ta'ala. Baik, sambung. Yang ketiga, tempat seseorang berkeinginan untuk tafwid, menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Segala keinginan yang belum diketahui baik buruknya perlu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti solat sunat, puasa sunat, sebagainya. Memang mengerjakan ibadat sunat merupakan satu kebaikan, tetapi ada kalanya semua itu boleh mendatangkan maksiat. Contohnya dalam mengerjakan amalan tersebut terdapat sifat riak dan tidak semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Bila kita buat ibadah, kita mesti buat sesuatu kerana Allah. Bila kita buat ibadah ni, asbab kepada kita bergantung pada Allah. Bila kita bergantung pada Allah Ta'ala, kita jadi ekstra taat. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bila kita nak buat ketaatan itu, jangan kita letakkan reward itu sebagai main fokus kepada pelaksanaan ibadah. Jangan. Kita buat ibadah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan pelbagai nikmat pada kita. Kita buat ibadah kerana Allah Ta'ala telah berikan terlalu banyak kebaikan, maka kita pulangkan balik dengan ketaatan. Maksudnya kita buat tu adalah of cinta lah. Di saat kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala tuntutan dalam beragama itu kita tunaikan sehabis baik. Maka itulah yang terbaik, masya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi ada 3 pembahagian bila kita letakkan keinginan kepada Allah Ta'ala ataupun berserah. Yang pertama, keinginan yang bersifat spesifik. Yang kedua, keinginan yang bersifat overall, semua. Yang ketiga, keinginan tempat seseorang berkeinginan untuk menyerahkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, tempatlah kita nak serahkan pada Allah Ta'ala tu, kita perlukan tempat pengharapan, iaitu pada Allah Ta'ala. Baik. Dan berkata Imam Ghazali, arti berserah diri kepada Allah serta lawannya adalah salah seorang bermaksud pilihan yang mengandungi bahaya hendaklah kamu serahkan kepada pemilihan agung iaitu Allah, agar dia memilih yang lebih baik bagimu. Berkata Syekh Abu Umar, tinggalkan sifat tamak, harapan yang tidak baik. Tamak artinya mengkehendaki sesuatu yang mengandungi bahayanya paksaan.
Kami ingin memberikan sedikit keterangan tambahan. Menyerahkan diri kepada Allah berarti memohon kepada Allah agar Dia memelihara kita dari apa-apa yang baik dalam perkara-perkara yang mengandungi bahaya. Baik, maksudnya dalam konteks kita tak nak tamak. Tadi kita serahkan pada Allah Ta'ala. Lepas tu di saat kita serahkan tu, kita tak nak ada sifat tamak. Sifat tamak maksudnya mengkehendaki sesuatu yang mengandungi bahaya, yakni paksaan. Dan kata pengarang kitab, sedikit pencerahan, menyerahkan diri kepada Allah berarti memohon kepada Allah agar Dia memelihara kita dari apa-apa yang bahaya, yang baik dalam perkara-perkara yang mengandungi bahaya. Masya Allah. Lawan daripada tafwid adalah sifat tamak. Dan tamak pada umumnya mempunyai dua erti. Yang pertama mempunyai erti yang sama dengan raja. Ada bermakna baik dan ada bermakna tidak baik. Contohnya dia mengkehendaki sesuatu yang tidak mengandungi bahaya atau mengkehendaki sesuatu yang mengandungi bahaya. Tetapi dengan istithna dengan pengecualian dengan mengucap insya-Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wallazi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumiddin." Dan dialah yang aku harapkan supaya mengampuni dosa-dosaku pada hari kiamat. Yang kedua, tamak majzum, iaitu tamak yang tercela. Sesungguhnya tamak inilah jenis yang disebut sebagai tamak yang tidak sepatutnya berlaku. Iyyakum wa tam'a fa innahu fakrun hadir. Janganlah kalian tamak, sebab tamak adalah kefakiran yang abadi. Jadi ada satu tamak yang boleh, ada satu tamak yang tak boleh. Tamak yang pertama, tamak kepada cinta Allah, tamak kepada pengampunan Allah, maka itu harus. Tamak yang kedua iaitu tamak untuk tidak meminta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tamak ni berarti kita nakkan perkara dunia dan pada masa yang sama kita tak kisah pun kita tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi tuan-tuan puan muslimin muslimat yang Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita berhenti di sini muka 290 wasiat Imam Al-Ghazali Minhajul Abidin. Insya-Allah kita akan sambung pada minggu depan hari Rabu selepas subuh insya-Allah. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang itu kelemahan diri saya, mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatian dan kehadiran semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan memberkatinya insya-Allah. Aqulu madza tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa li jami'il muslimin wa muslimat fastaghfiruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.